Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita memang menarik, 主爱的弟兄姐妹，我们今天的题目是很有趣， yaitu banyak tapi satu. 就是多却是一。 Saya jadi ingat dengan apa yang menjadi moto dari negara Indonesia, 我便又再次想起我们印度尼西亚国家的原则， Bhinneka Tunggal Ika. 就是多种多样的，但是合一的， Berbeda-beda tapi tetap satu juga. 各种各样但是合一的。 Tapi hari ini kita bukan bicara soal sosiologi ataupun bicara soal kewarganegaraan, tetapi bicara soal firman Tuhan. 但今天我们讲的不是社会学，也不是政治学，我们要讲的是神的话语。 Untuk itu kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan, 我们要看一处经文， yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dan 27. 取自以哥林多前书12章26到27节。 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dan 27. 哥林多前书12章26到27节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia kemudian juga dalam bahasa Mandarin. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26 dan 27. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 哥林多前书12章26到27节。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体。 Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan dapat melakukan dalam hidup kita. 我们读经到此，要是我们可以好好读经，可以实行，是有福的。 Ketika kita berbicara soal kesatuan, 当我们说起合一的时候， maka dalam bahasa Indonesia memang menarik karena ada kata persatuan dan kesatuan. 在我们印尼语是有点有趣的，因为它有就是集体或群体和一个叫做整体。 Ada perbedaan yang cukup signifikan, cukup penting dari kedua hal ini. 这两个词当中的区别是很显著的。 Kalau kita mendengar kata persatuan, mungkin kita ingat sekali dengan Persatuan Sepak Bola Indonesia. 要是我们说起这个集体的或群体的，我们就会想起我们印尼国家的足球队。 Di mana orang-orang yang memang bermain sepak bola bersama-sama di dalam satu kelompok ataupun satu kesatuan persatuan itu. 就是一个就是一些很爱踢足球的人，就是聚集在一起，组合一个主题。 Sangat mirip dengan kata perserikatan. 很像的，就是一个联合体这个词。 Di mana orang-orang bisa bersama-sama di dalam satu satu kelompok begitu. 这就是有共同点的人聚在一起，组合一个主题。 Tapi ketika kita mau berbicara soal kesatuan, itu berbeda. 但是我们说起整体合一的时候，又不一样。 Karena kesatuan itu menunjukkan adanya satu keterikatan. 因为整体里面呢，就有互相联系很亲密。 Nah, keterikatan inilah yang membedakan antara persatuan dan kesatuan. 这个归属感就是区别所谓的集体或群体跟我们说的整体。 Karena dalam persatuan keterikatannya itu sangat mudah sekali untuk pecah. 因为群体之间的那种他们容易破裂。 Sementara dalam kesatuan itu sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan. 但是在整体的关系呢，是非常亲密的，是很难被分开的。 Nah, saudara-saudara, ketika kita pada saat ini di tengah-tengah pandemi, 当我们在疫情当中， sudah 1 tahun tadi ya dikatakan, 就是我们1年了， ini membuat banyak hal bisa terjadi. 这使得很多事情、种种事情都可以发生。 Semula dikatakan, wah enak sekarang kita semua work from home, kerja dari rumah. 很多人说我们现在好享受我们可以在家办公。 Wah, itu berarti kita semua keluarga bisa bersama-sama di rumah. 这
这说明呢，我们跟家人都能聚在一起，在家里， Tapi kenyataannya berbeda. 但是实际上不一样。 Begitu semua sama-sama di rumah, 当大家在一起的时候， ternyata semua sama-sama berteriak. 原来大家就喊着， Bukannya bisa bersama-sama kita makan bersama, 不是享受一起吃饭， tetapi justru malah bertengkar bersama. 而就一起吵架。 Sehingga rumah itu memang betul-betul menjadi rumah yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan suasana yang tidak nyaman lagi. 所以呢，家中就充满了愤怒，充满了那个不好、不愉快的气氛。 Dan realita menunjukkan bahwa adanya pandemi ini ternyata meningkatkan perceraian. 而且事实显示呢，有了疫情之后，那离婚率越涨了。 Dulu ada yang mengatakan ataupun ada satu gambar yang menunjukkan seorang anak menelpon gurunya. 以前有个图画这样显示的，有个小朋友他给老师打电话， Dan dia mengatakan, Bu Guru, kapan kita bisa sekolah lagi? 然后他就问老师：“我们什么时候开学啊 Karena mama lebih galak dari guru.？” 因为我妈比你还凶。 Sementara mama-mama semuanya juga marah-marah kepada anak-anaknya. 而妈妈们也对孩子发怒， Mereka masih harus menyediakan makanan, harus ngeliatin anaknya ini masih online atau tidak. 他们还要准备午餐，又要看见小朋友是否还上线，正在真的上课。 Sementara lihat papanya enak-enakan duduk di depan komputer. 那一方面看见做爸爸的就好好的坐在电脑面前， Papanya bilang, loh aku kan lagi kerja. 那爸爸说：“我正在工作呢。” Suasana rumah tidak lagi menjadi menyenangkan. 所以这个家里的气氛也不愉快。 Ternyata yang dulunya dilihat sebagai satu keluarga, 原来以前被视为一个家庭的， sekarang ini mulai dilihat apakah benar-benar merupakan satu kesatuan keluarga. 那现在就开始进一步的思考，这个家庭是否是个整体， Atau sekedar persatuan orang-orang dalam rumah. 或者它只是把家人聚在一起的地方。 Ada banyak hal yang membuat kesulitan itu untuk bersama-sama. 有许多方面使人呢很难聚在一起。 Nah, secara rupanya hal itu bukan hanya terjadi pada saat ini. 其实这个现象呢，不仅仅在这个时代发生。 Ketika orang-orang berkumpul bersama atau menjadi satu kelompok, itu bukan berarti sudah menjadi satu. 当一群人聚在一起的时候，不意味着它已经成为合体或整体。 Nah, firman Tuhan hari ini ingin menunjukkan satu kisah di kota Korintus. 神的话语今天给我们显示，在哥林多这个城市的一个现象。 Ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini, 当保罗写哥林多前书的时候， Paulus mengetahui bahwa di Korintus, di satu gereja itu ternyata juga terpecah-pecah. 保罗知道，就是哥林多教会里面也是分裂的。 Di saat itu walaupun mereka sama-sama mengaku diri orang Kristen, 那时候他们虽然称为自己是基督徒， tetapi ternyata mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan. 可是他们不能合为一体。 Ada kelompok yang mengatakan kami ini pengikutnya Paulus. 有人说我是属保罗的， Orang lain berkata, oh enggak, kami pengikutnya Apolos. 有的人说哦不是，我们是属亚波罗的。 Yang satu lagi mengatakan, dua-dua itu hanya suruhan, kami pengikutnya Kristus. 其他人说他们两个都是使徒，那我们更棒，我们是属基督的。 Sehingga walaupun satu jemaat, tetapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan pertengkaran. 所以尽管是一个教会，但是他们里面是很多纷争发生。 Hal itulah yang dilihat oleh Paulus pada saat itu. 这是保罗所看见的，在那时候。 Dan Paulus dengan keras pada saat itu menuliskan surat 1 Korintus ini. 所以保罗是很严厉的写这封哥林多前书。 Kalau saudara punya kesempatan, silakan baca dari 1 Korintus pasal yang pertama sampai dengan yang terakhir. 要是有时间的话，我邀请大家要读哥林多前书的第1到最后1章。 Ketika Paulus menuliskan, dia mengingat akan jemaat yang pada saat itu walaupun kelihatannya menjadi satu jemaat, tetapi sebetulnya tidak menjadi satu. 当保罗写这封信的时候，他就纪念这个会友。这个会友呢，表面上看起来合为一体，但是里面是分裂的。
Sampai-sampai Paulus mengatakan, tidak ada lagi golongan Paulus, golongan Apolos. 保罗甚至跟他们说，没有属保罗，没有属亚波罗的， Karena kami ini sebetulnya menjadi satu. 因为我们是合一的。 Ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. 因为有的栽种，有的浇花，但是使他们成长的还是神， Tidak ada dasar lain selain dasarnya yaitu Tuhan Yesus. 而且没有其他的根基，除了耶稣基督以外， Bukan Paulus, bukan Apolos. 不是保罗，不是亚波罗。 Oleh karena Paulus merasa ini nggak benar kalau seperti ini. 因为保罗深知他们这样下去是不对的。 Saudara, inilah juga yang menjadi doa Tuhan Yesus, bukan? 这也是主耶稣的祷告，不是吗？ Ketika kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-17, 当我们看约翰福音17章的时候， apa yang kita tadi barusan nyanyi itu merupakan sesuatu yang digemakan dari Yohanes pasal 17 ketika Tuhan Yesus berdoa. 就是刚才我们唱的诗歌，就是从约翰福音17章耶稣祷告的祷告词。 Karena Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa bukan hanya untuk para murid tetapi untuk semua orang yang percaya. 因为那时候耶稣祷告不只是为了他自己的门徒，而是为众信徒祷告。 Dan Tuhan berdoa, biarkan atau jadikan mereka itu satu, Tuhan. 而且主耶稣祷告是要让他们合一。 Kenapa Tuhan Yesus sampai berdoa demikian? 为什么主耶稣要这样祷告？ Karena di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu siapa akan menjadi jemaat itu. 因为他深知谁是他的会友。 Jemaat adalah manusia-manusia yang masih juga berada di dalam pergumulan kehidupan. 他知道这些会友都是普通人，还有生活的挣扎。 Di mana dalam pergumulan kehidupan ini kita dikatakan masih punya manusia lama. 还有在这个生活挣扎当中，还有那个旧的我， Yang punya akan banyak dosa. 这个老我还充满了罪恶， Yang godaan dosa itu masih terus-menerus membawa kita itu untuk jatuh. 就是罪恶的诱惑一直不断的使我们跌倒。 Dan salah satu akibat dari dosa adalah perpisahan. 还有罪的其中一个结果就是分离， Manusia dipisahkan dari Allah 就是人与神隔绝， dan manusia dipisahkan dari sesamanya. 人与其他的人隔绝。 Maka Tuhan Yesus berdoa agar mereka jadi satu. 所以主耶稣为他们祷告，是要他们合一。 Karena ada begitu banyak hal yang bisa membuat kesatuan itu terpisah oleh karena dosa. 因为有太多的理由是远离罪的理由，使人与人之间可以分裂。 Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, 在哥林多前书12章， Paulus ingin mengatakan bahwa kesatuan dari anak-anak Tuhan itu haruslah seperti anggota tubuh. 保罗要说的是，就是神子女之间的合一，应该像肢体一样整合的。 Dan disinilah Tuhan ingin juga membawa kita untuk mengerti apa artinya kita menjadi satu. 而且神要告诉我们，合而为一的意义是什么？ Karena saat ini ketika kita bersama-sama mengikuti ibadah melalui virtual, melalui YouTube, 就如我们现今一起参加崇拜会，虽然是线上的，通过 YouTube 等等， ini sangat menggoda kita untuk kita tidak peduli dengan yang lainnya. 我们的诱惑力是非常强的，让我们不关怀其他人。 Saya pernah bersama-sama dengan seorang anggota jemaat, pasti bukan jemaatnya dari Gereja Metodis di sini baik-baik semua. 我有一次跟一个会友，当然不是我们卫里的会友，这里的会友都是很棒的。 Saya tanya, kalau lagi bersama-sama dalam satu persekutuan, kamu lebih suka pakai Zoom yang kelihatan satu orang demi satu orang begitu, atau lewat YouTube? 我就问问他，要是线上参加崇拜会的时候，你更喜欢用 Zoom，就是每个人的这个脸孔都要显示出来，还是通过 YouTube，就是没有看见我自己的？ Dia bilang, ya enak YouTube toh. 他说当然是 YouTube。 Saya tanya kenapa? 我又问了为什么？ Karena kalau saya pakai YouTube, nggak ketahuan saya di mana. 因为如果通过 YouTube 的话，他们看不见我在哪儿。 Saya bisa masuk, saya bisa keluar. 我也可以进去，我也可以随时出 Kalau 来。 saya suka, saya ikuti terus. Kalau nggak suka, saya juga bisa tinggalin. 我喜欢的话，我就可以继续参加；那我不喜欢的话，我就可以停止参加。
Kalau pakai Zoom kan kelihatan. 要是透过 Zoom， 不是看得很清楚吗？ Kalau saya matikan videonya nanti di undang-undang kan celaka saya. 要是我把这个摄像机关掉的话，又叫我打开。 Kalau pakai Zoom saya kelihatan atau bisa diikuti di mana saya. 要是透过 Zoom 的话，他们就可以知道我在哪里。 Kebaktian juga ketahuan saya di mana ikutnya. 那崇拜会也可以，他们也可以发现我到底是在何处参加的。 Kalau pakai YouTube, 要是用 YouTube 的话， saya bisa ikut kebaktian di Metodis. 我也可以参加卫理公会的崇拜会。 Kalau lihat pengkhotbahnya nggak menyenangkan, saya bisa ganti ke tempat yang lain. 要是看到讲员不太喜欢的话，我也会转到其他的教会。 Semoga hari ini saudara tidak mengganti saya dengan yang lain. 但愿今天你们不会把我换掉其他频道去。 Saudara, tapi kenapa mereka suka seperti itu? 为什么他们会这样？ Karena kesatuan itu tidak menjadi satu bagian dalam hidup. 因为这个整体呢，在他们生活中根本他们不深入他们的生活。 Sehingga begitu ada kesempatan untuk tidak bersama-sama, justru itu makin memperkuat untuk kita tidak bersama. 所以一有机会让他可以不在一起的话，他就抓紧那个机会来分开。 Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita ini satu tubuh. 今天神的话语提醒我们，我们是一个身体。 Apa artinya? 一个身子意味着什么？ Itu berarti kita bersama-sama menjadi satu kesatuan yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. 意思是我们其实是一个整体，是分不开的。 Ketika saudara-saudara bisa berada di dalam ibadah bersama-sama di tempat ini pada waktu yang lalu, 当我们以前可以聚集在一起，在这个地方来参加崇拜会的时候， atau ketika kita juga hari ini merindukan supaya kita bisa bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah di gereja, 或是我们是很渴慕的，可以再一次回到以前一样，可以聚在一起，在教会来崇拜。 itu bukan hanya sekedar kita sama-sama duduk di tempat yang sama, 这不仅仅是我们一起坐在同样的地方， tetapi karena kita mempunyai satu kesatuan, keterikatan. 而是因为我们之间有那个整体感，有那个归属感。 Kita bukan hanya datang bersama dengan keluarga kita, 我们不仅仅是与我们的家人一起来到教会， tapi gereja ini adalah keluarga kita bersama. 但这个教会就是我们的家庭。 Gereja bukan hanya kumpulan keluarga-keluarga, 这个教会不是很多家庭聚在一起而已， tapi gereja adalah satu keluarga di dalam Tuhan. 而是这个教会就是我们在主内的一个家庭。 Kalau gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga, 如果教会只是很多家庭聚在一起， maka begitu pulang kita hanya bersama-sama dengan keluarga kita. 那回去的时候，我们就只跟我们的家人在一起。 Maka kita keluar dan kita tidak lagi peduli dengan keluarga yang lain sekalipun kita dalam satu gereja yang sama. 那我们走出门，我们就不管其他的家庭、其他的家人，我们只管我们自己的家人。 Tetapi kalau kita ini gereja adalah satu keluarga, 但是如果这个教会我们是一个大家庭的话， maka ketika kita keluar dimanapun, 我们一走出去，不管在何处， kita tetap satu. 我们还是合而为一。 Nah, firman Tuhan hari ini melalui Paulus mengingatkan kita ini satu keluarga di dalam Tuhan menjadi satu tubuh. 神的话语透过保罗提醒我们，我们是一个家庭，是一个身子， Di mana kita masing-masing menjadi anggota tubuh. 我们也是这个身子的肢体。 Nah, anggota tubuh ini kan berbeda-beda. 这个肢体各不一样， Yang namanya jari itu beda dengan kepala. 手指跟头不一样， Yang namanya telinga beda dengan mata. 那耳朵跟眼睛又不一样， Tentu juga kaki beda dengan tangan. 当然脚和手也不一样。 Masing-masing punya tempatnya dan fungsinya yang berbeda. 每个肢体有它的位置，也有它的功能，都不一样。 Maka Paulus pun mengingatkan, semua bukan mata, semua bukan telinga, tetapi mereka jadi satu. 所以保罗说，不全都是眼睛，不全都是耳朵，但是他们是合而为一的。 Dan itulah yang sebetulnya menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. 这就是我们身为基督的儿女的生活最重要的事情。 Kita semua beda-beda, 我们各不一样， nggak ada yang sama. 我们各不相同。
cara kita nyanyi mungkin juga beda. 我们唱歌的方式也不一样， Cara kita doa mungkin juga bisa beda. 我们祷告的方式也许也不一 Cara 样， kita jalan mungkin juga bisa beda. 我们走路的姿势都不一样， Cara kita kerja juga mungkin bisa beda. 我们的工作方式各不同。 Tapi Tuhan menyatukan kita jadi satu. 但是神把我们合而为一， Maka kesatuan yang kita harus miliki adalah kesatuan yang tidak terpisah. 所以这个合一，我们要拥有的是永远分不开的一种合一。 Dalam ketidakterpisahan ini kita perlu kenal satu dengan yang lain. 就是在这个永不能分开的合一当中，我们要互相认识。 Saya rindu saudara-saudara yang di sini juga bisa mengenal satu dengan yang lain. 我非常渴慕弟兄姐妹们也可以互相认识彼此， Sebagai satu keluarga. 成为一个家人。 Sehingga kita bukan hanya duduk bersama, 所以我们不单单坐在一起， tapi kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. 但我们是互相认识的。 Saudara, andai kata hari ini bisa diadakan satu quiz, 要是今天可以考考你的，有一个小测验的话， dan saudara disuruh menuliskan berapa banyak anggota jemaat yang saudara kenal. 然后你的题目是你写下你认识的会有几个，有多少个？ Lalu quiz itu harus diserahkan kepada Bok Sujonli. 然后这个小测验要交给麦牧师。 Kira-kira ada yang menang nggak yang bisa mengatakan, oh saya kenal 1000 anggota jemaat. 大概有没有人能够赢？说哦，我认识1000名会友， Atau kita hanya mungkin kenal anggota keluarga kita saja. 或者我们只是认识我们家人而已。 Saudara, kita satu. 我们是合一 Maka 的， kesatuan itu harus saling kenal satu dengan yang lain. 所以这个整体里面要互相认识。 Jadi kalau ada persekutuan-persekutuan pakai Zoom, jangan lari. 所以若是有 Zoom 的一个那些聚会，你们不要跑掉， Jangan hanya taruh nama videonya dimatikan. 你们不要只是放你们的名字，然后就把那个录像关掉 Masuk sebelum mulai acara. 啊！你就还没有开始的时候，你要先到场， Supaya kita bisa saling lihat lalu kemudian saling menyapa satu dengan yang lain. 好让我们也有机会，就是互相认识、互相打招呼， Karena kita ini satu. 因为我们是合一的。 Kesatuan itu juga Paulus katakan, kalau satu anggota menderita, semua ikut menderita. 这个整体意味着，如果一个受苦，那其他的肢体也同样受苦。 Saudara, kalau saudara pernah sakit gigi, saudara tahu artinya. 要是你患过这个牙疼，你就知道什么感受。 Sebetulnya yang sakit itu giginya. 其实只是牙齿痛， Tapi seluruh kepala ini pusingnya luar biasa. 但是头也痛得很厉害。 Akibatnya mau jalan juga malas. 结果呢，要走路也都感觉很懒， Mau lakukan sesuatu juga nggak bisa konsentrasi. 要做事也无法集中精神。 Satu gigi yang menderita, semua tubuh ikut menderita. 这是一颗牙齿受苦，但是全身的肢体都一同受苦。 Paulus ingin mengatakan, kalau kita betul-betul satu, 保罗要说，要是你们真的是整体， maka di dalam satu kebersamaan sebagai tubuh Kristus, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. 那你们成为基督的身子的这个整体，你们要互相关怀， Tidak menjadi orang yang tidak peduli. 不要成为一个不理不睬的人。 Ketika ada seorang yang sakit, 当一个人病倒了， dan kemudian diberitahukan, ada ini loh saudara kita sedang sakit. 然后就有人通知某某弟兄姐妹他病倒了。 Saudara, mungkin di gereja kita mendoakan. 也许在教会的时候，我们也为他祷告。 Mohon tanya, apakah di rumah kita tetap mendoakan dia? 但是，请问你在家里是否还为着他祷告？ Kalau kita satu dan kita bersama-sama, 要是我们是合一的，我们是一起担当的， mari kita doakan juga walaupun mungkin kita tidak sangat dekat dengan dia. 来吧，我们也是为他代祷。虽然我们不是跟他很亲近， Kalau ada mungkin satu keluarga sedang mengalami keretakan rumah tangga, 要是某某家庭正在面对破裂的危机， kita tidak berkata itu kan urusannya mereka. 我们就不会说那是他们的事儿， Tapi kita berkata, oh Tuhan tolong mereka. 我们会说主啊，帮助他们， Karena kita punya kepedulian juga dengan mereka. 因为我们有关怀的心。 Saudara, pada waktu Eropa dilanda banjir besar, 当欧洲有一次有大水灾的时候 dan，kemudian saat itu ada banyak dari
penduduk-penduduk yang mengalami permasalahan atau menjadi korban. 那时候是很多受灾难影响的灾民。 Pada waktu itu kemudian di daerah seperti di Swiss, kemudian di Belanda, di Jerman, mereka mempunyai satu moto yang sama. 然后在瑞士、荷兰、德国，他们有一个同样的格言。 Moto itu diambil dari satu novel yang digubah ataupun yang dikarang oleh Alexander Dumas. 这个格言是从大仲马的小说取出来的。 Di mana Alexander Dumas di dalam novelnya itu dengan judul The Three Musketeers. 那个大仲马的这个所谓的著名小说叫做《三个手枪手》。 Nah, mereka itu adalah orang-orang ataupun 3 kesatria yang bersatu bersama-sama. 这个3个火枪手呢，他是三个就是将士，他们合在一起。 Ketika mereka akan pergi, mereka akan taruh pedang mereka bersama-sama. 当他们到哪里去的时候，他们把个人的剑都放在一起。 Dan mereka akan berkata bersama, one for all, all for one. 他们就会这样说：我们一同为一个目标，我们一个目标为全部， Ya, satu untuk semua, semua untuk satu. 全体为一个，一个为全体。 Maka pada saat itu moto itu diambil oleh negara-negara ini. 所以那时候呢，这个格言就取出来，这个国家们用 Satu untuk semua, semua untuk satu. 一个为全体，全体为一个。 Satu penduduk menjadi korban, semua ikut bersama-sama menolong. 一个居民受苦了，那其他的都一起帮助， Semua orang bersama-sama untuk menolong satu orang. 大家一起合力的帮助一个人。 Satu kesatuan yang bukan hanya sekedar mengatakan urus urusanmu sendiri. 这个一个整体呢，它不仅仅跟你说你去处理你自己的事， Tetapi ingin berkata bahwa apa yang menjadi pergumulanmu itu juga akan menjadi satu kepedulianku. 这整体是对他说，你的挣扎也是我会关怀的。 Dalam Perjanjian Baru ketika kita melihat gereja mula-mula, 在新约我们看起初教会的时候， maka hal itulah yang dilaksanakan, yang diwujudkan oleh gereja mula-mula. 这就是起初教会所显示给我们看的。 Ada orang-orang yang menjual miliknya supaya orang lain yang kekurangan tidak lagi kekurangan. 有人把自己的财产都卖掉，好让那个欠缺的、那个缺少的不再缺少。 Mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama. 他们掰饼是一起吃的， Karena satu tubuh, satu menderita, semua ikut menderita. 因为一个身体里面，若是一个肢体受苦，其他的肢体也受苦。 Satu orang bersukacita, semua orang juga bersukacita. 一个人快乐的话，其他的肢体也一同快乐。 Pada waktu Richard Wurmbrand berada di dalam penjara, 当 Richard Wurmbrand 他坐牢的时候， pada waktu itu dia dipenjara oleh karena imannya di negara komunis. 他就是在共产国家坐牢，是因为坚持他的信心。 Dan kepada dia diberikan makanan yang sebetulnya tidak layak untuk dimakan. 其实那里给他吃的东西是不配人吃的那种食物。 Mereka bermaksud supaya Richard Wurmbrand tidak makan, 他们的意图是 Richard Wurmbrand 不吃， dan kalau dia tidak makan tubuhnya akan jadi lemah. 而是他不吃饭啊，他就会身体会软弱。 Kalau tubuh lemah dia akan mudah dipengaruhi. 那身体软弱之后，就会很容易的被影响、被灌输。 Kalau mudah dipengaruhi, dia akan dipengaruhi supaya dia meninggalkan kekristenan. 要是容易被灌输的话，他们就要灌输他离开，就是对基督的信心。 Maka Richard Wurmbrand tahu akan maksud itu. Richard Wurmbrand 深知他们意图什么， Maka dia tetap berusaha untuk makan sekalipun makanan itu tidak layak. 他坚持不断的，就是勉强自己吃，虽然那个东西是不配人吃的。 Saudara, di dalam bukunya Bersama Tuhan di Bawah Tanah, 他写了一本书，就是在地底下与神同在。 dia menceritakan bagaimana dia bisa makan. 他讲述他如何可以吃那些东西。 Waktu dia ambil satu sendok itu, 他拿一勺子的时候， dia berkata, hari ini di banyak tempat ada orang Kristen yang sedang bersukacita. 他说：“今天呢，在世界各处有很多基督徒，他们正在喜乐。 Aku mau bersukacita bersama mereka. 我要与他们一起喜乐， Dia makan. 这样吃下去。 Dia ambil lagi. 他再拿一勺子，
Dia katakan hari ini ada banyak orang Kristen juga sedang menderita dan menangis. 他说：“今天呢，世界各处也有很多基督徒正在哭泣，正在受苦。 Aku mau menangis bersama mereka. 我要与他们一同哭泣，这样吞下去。 Dan itu membuat dia kuat untuk terus menjalaninya. 这使他能够坚持下去，有力量。 Karena dalam pikirannya dia mempunyai satu pikiran kesatuan itu. 因为在他的脑海中有一种合一的意识， Sehingga di dalam kebersamaan sekalipun tidak bersama-sama tetap menyatukan hati itu. 所以这种意识呢，虽然不在一起，不聚集在一起，但是心是心连心的。 Saudara, banyak orang pada saat ini sekalipun bisa bersama-sama ternyata hati tidak jadi satu. 那现代的人呢，很多人可以聚在一起，但是心根本不在一起。 Keluarga kelihatannya ada di dalam satu rumah. 这个家人好像是在一个家里住着， Tapi suami istri hati tidak lagi satu. 但是夫妻的心也不合而为一， Orang tua anak tidak lagi jadi satu. 父母跟孩子们的心也不合而为一。 Sehingga keluarga ini tidak lagi jadi satu kesatuan yang saling memperhatikan. 所以这个家庭呢，不再成为互相关怀、彼此相顾的家庭。 Maka begitu ada satu kesalahan yang muncul adalah tudingan. 所以一旦有一个出差错，有一个人犯错，那就指责， Tidak lagi ada satu keinginan untuk saling memperhatikan satu dengan yang 没有 lain. 互相关怀的那种欲望。 Seorang istri pernah berkata kepada saya capek. 有个妻子对我这样说：“我好累啊。 Sementara suami saya tidak peduli. ”他不管。 Sementara sang suami berkata, memangnya saya nggak capek? 丈夫又说：“我就不累吗？ Dan engkau selalu meminta. 你一直要求， Aku tuh juga punya hal-hal yang aku pinginkan. 我也会渴慕过上一些什么样的日子。 Saudara, kesatuan itu tidak terwujud. 这种合一根本不实现。 Paulus katakan satu orang menderita, semua ikut menderita. 保罗说：“一个受苦，其他的也一同受苦。 Itu berarti kita harus belajar bersama-sama sekali lagi. ”这就是我们要一起在学习。 Kalau tadi saya katakan berapa banyak orang yang kita kenal. 要是我刚才说你们认识多少会有， Sekarang saya ingin mengajak saudara satu tugas baru. 现在我又要布置一个新的作业， Maukah saudara menghubungi mereka? 你愿不愿意跟他们联络， Mungkin telepon mereka 给他们打电话， dan tanyakan apa yang bisa kudoakan untuk kamu. 问他我可以为你代祷什么， Lalu kita bisa saling mendoakan. 然后我们就可以互相代祷。 Sekalipun nggak bisa ketemu sama-sama di dalam gereja, 尽管不能在一起聚集相遇在教堂， tapi kita menjadi satu tubuh. 但是我们还是合而为一的一个身子。 Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-27, 而且神的话语在27节告诉我们， kamu semua adalah tubuh Kristus. 你们就是基督的身子。 Saudara, kita bisa bayangkan seperti tubuh satu ini. 我们可以想象，就像我们这个身子， Saya punya 2 tangan. 我有2只手， Tangan saya punya jari-jarinya. 我的手有几个手指。 Saya kemudian ketika mempersiapkan hal ini, lalu kemudian saya mulai berpikir, 我准备这个题目的时候，我开始想， gimana kalau jari-jari ini yang satu mogok untuk bertumbuh. 要是我这个5只手指当中有一只它不想成长了， Yang lainnya makin panjang, yang satu tetap aja nggak mau bertumbuh. 那其他的一直成长越来越长，那它自己就不愿意成长。 Lalu saya bayangkan lagi, saya punya 2 tangan. 我又这样想象，我有2只手， Gimana kalau pada waktu kecil, tangan yang satu bertumbuh, tangan yang lain nggak mau bertumbuh. 要是我小时候呢，有其中一个手它一直成长，那另外一个就不愿意成长，又怎么样？ Saya punya 2 kaki. 我有2只脚， Bagaimana kalau kaki yang satu bertumbuh, yang satu nggak bertumbuh? 要是一条腿它愿意成长，那另外一条腿它不愿意成长，又怎么样呢？ Maka saya mulai bayangkan, andai kata tangannya ada satu yang tidak memanjang, yang lainnya memanjang. 所以我 Tangan
kanan kirinya tidak sama panjangnya. 所以我就可以想象，若是我其中一个手它不愿意成长，那我就左右手不一样长， Kaki tidak sama panjangnya. 这两条腿也是不一样长， Lalu saya membayangkan jadi kayak apa ya? 我就会这样想象，这是什么模样呢？ Aneh bukan? 很奇怪，不是吗？ Mungkin saya juga tidak bisa berjalan dengan tenang 也许我也不能安心的这样走路， karena kaki saya tidak sama panjangnya. 因为我的脚呢根本不一样长， Saya akan berjalan dengan goyang terus. 我会跛着脚走路， Saya yakin makin lama punggung saya pasti juga ikut capek. 然后久而久之，我这个背也会累，也会酸。 Kalau tangan saya jari-jarinya tidak sama panjang, 要是我的手指都不一样长的话， bagaimana saya bisa menggenggam sesuatu dengan kuat? 我怎么把一个东西握得紧呢？ Saudara, sebagai tubuh yang satu, maka pertumbuhan harus bersama-sama. 弟兄姐妹，成为一个身子要一起成长。 Maka firman Tuhan mengatakan, kamu adalah tubuh Kristus. 所以神的话语这样对我们说：你们就是基督的身子， Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 并且各自做肢体。 Maka jikalau kita ini adalah anggota tubuh Kristus, 所以，要是我们是基督身子的肢体的话， supaya gambaran tubuh Kristus di dunia ini kelihatan, 如果要基督的形象就是显著在这世界上， pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadikan tubuh Kristus itu aneh karena kita? 问题是不是我们要让基督的身子成为这么别扭的模样，因为我们吗？ Oleh karena yang lain mau bertumbuh makin dekat dengan Tuhan, sementara kita mau malas-malasan. 因为其他的肢体他们都愿意成长亲近主，那我们就懒得成长。 Yang lain mau berjuang untuk hidup makin murni, tidak lagi melakukan dosa, sementara kita tetap berkanjang dalam dosa. 其他的呢，要追求圣洁，他们要努力的向圣洁跑，那我们就还是很欣赏在罪恶里面。 Yang lain mau melayani, sementara kita pengennya hanya dilayani. 其他的狮子呢，其他的肢体呢，他们愿意服侍主，那我们还是愿意被人服侍。 Maka tubuh Kristus yang satu itu menjadi tubuh yang aneh. 所以，基督这个唯一的身子就会成为很别扭的模样， Bukan karena orang lain, 不是因为其他人， tapi mungkin karena kita yang membuatnya aneh. 也许是你我使它变成这么别扭。 Saudara, hari ini saya ingin mengajak dan menantang saudara bersama. 弟兄姐妹，我今天要挑战你们。 Ketika Tuhan Yesus dengan cintanya dia mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. 当主耶稣基督为着爱要死在十字架上，为你和我， Dan menjadikan saudara dan saya menjadi bagian dari tubuh Kristus. 而且把你我都成为他身子的肢体。 Maukah kita bertumbuh bersama dengan bagian tubuh Kristus yang lain? 那我们是否愿意与其他的肢体一起成长， Sehingga kita menjadikan tubuh Kristus itu indah. 使得我们把基督的身子成为美妙？ Kita berjuang bersama untuk makin mengenal Tuhan. 我们要一起奋斗，我们要更认识我们的神。 Gak ada lagi anggota yang hanya pengen dilayani, tapi semua mau melayani. 没有一个成员是要被人服侍，但是大家一起互相服侍。 Tidak ada lagi anggota yang pengen terus berada di dalam dosa karena semua ingin berjuang makin indah di hadapan Tuhan. 没有一个肢体一直喜欢在罪恶中，但是大家都奔向神里面的俊美。 Sebentar lagi kita akan mengingat Jumat Agung dan Paskah. 再过不久，我们会纪念受难日和复活节。 Apakah Paskah kebangkitan Tuhan menjadi kemenangan dari tubuh Kristus? 复活节是否会成为我们身为基督身体的一种胜利？ Di mana saudara dan saya menjadi bagiannya. 当你和我是一份子，里面的一份子， Yang membuat tubuh Kristus itu indah karena kita bertumbuh bersama. 使得神的身体是非常的美好，非常的俊美，因为你和我一起成长。 Maukah hari ini saudara berkata, Tuhan tolong saya karena saya mau bertumbuh bersama dengan yang lain. 今天你是否愿意说主啊，帮助我，因为我愿意与其他的肢体一起成长。 Kita mungkin berbeda, 我们也许各不相同， tapi kita menjadi satu. 但是我们合而为一。 Firman Tuhan berkata, kamu adalah tubuh Kristus. 神的话说，你是基督的身子， Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 而且你各自都是他的肢体。
Mari kita jadi anggota yang satu, yang saling memperhatikan dan yang bertumbuh bersama. 我们要成为一个彼此相顾、一起成长的肢体。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan tolong kami, 主帮助我们， supaya bukan hanya kami ini bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus, 好让我们不单单成为基督身子的一部分， tetapi kami sungguh menjadi satu bersama dengan yang lain. 但是我们要与其他的肢体合而为一， Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, 就在一个永远分不开的整体里面， yang bukan hanya mengenal diri kami, tetapi juga mengenal orang-orang yang bersama-sama disatukan di dalam Tuhan. 不单单认识我们自己，而且要认识主把他们跟我们合在一起的会友。 Yang bukan hanya mengenal, tetapi juga boleh memperhatikan mereka. 不单单认识而已，而是我们要彼此相顾， Sehingga pergumulan mereka, kami pun ikut di dalam doa untuk menolong mereka. 好让他们的挣扎、他们生活的挣扎，我们也可以带导支持他们。 Ketika mereka susah, kami pun ikut bersama-sama di dalam mendukung mereka. 当他们受苦的时候，我们也可以一起支持他们， Dan tolong kami Tuhan untuk berjuang bersama, 帮助我们一起奋斗、一起努力， untuk bertumbuh makin serupa seperti Engkau. 一直成长，成为越是像你， Sehingga bersama-sama sebagai anggota tubuh kami bertumbuh bersama. 使得我们成为肢体的，我们一起成长， Dan menjadikan tubuh Kristus boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. 把基督的身子显现神的荣耀。 Di mana kami masing-masing berjuang untuk hal itu. 我们各自奋斗，为这个奔跑。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Dengar doa kami. 垂听我们的祷 Dalam 告。 Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。